Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam, saya beramal di Tetuan Jedip Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah terma undang-undang diterangkan dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bercerita dengan lebih panjang lebar, biasanya hari ini saya ingin mengambil beberapa perkataan ataupun terma-terma undang-undang yang biasa. Saya akan cuba terangkan apa maksud terma-terma tersebut. Biasanya kita akan dengar terma-terma ini dalam penggunaan harian. Sekarang ni bila kita tengok di surat khabar, bila peguam memberi ucapan atau berucap dan sebagainya, masing-masing akan menggunakan perkataan-perkataan ini, tapi pada kebanyakan masa orang awam tidak faham, dan peguam juga pada kebanyakan masa mengambil membuat kesimpulan bahawa orang awam akan faham perkataan-perkataan macam ni. So perkataan pertama kita hari ini adalah affidavit. Bila kita menyebut affidavit ni adalah sebuah dokumen yang disediakan di mana kandungan ini diikrarkan oleh mana-mana individu, dan pengikraran affidavit ini harus dibuat di hadapan seorang pesuruhjaya sumpah. Biasanya affidavit ini akan digunakan di perbicaraan untuk kes-kes di mana fakta-fakta adalah tidak not in dispute. Dalam bahasa Inggeris kita sebut not in dispute, ataupun fakta-fakta dalam bahasa Melayu tidak dipertikaikan. So ada beberapa ketika bahawa perbicaraan boleh dijalankan menerusi dokumen ataupun menerusi affidavit sahaja. Itu adalah perkataan kita yang pertama untuk hari ini. Perkataan yang kedua untuk hari ini adalah sapina. Dalam video saya sendiri pun saya ada sebut bila kamu dapat sapina, kamu kena hadir ke mahkamah dan sebagainya. Tapi ramai yang tak faham apa sebenarnya, apa maksud sapina ni. Sapina ni adalah menerusi satu permohonan di mana peguam cara plaintiff ataupun peguam cara defendant akan membuat satu permohonan kepada mahkamah mengatakan saksi ini perlu hadir ke mahkamah, memfailkan sapina tersebut, ekstrak dan salinan diserahkan kepada saksi yang diperlukan untuk datang ke mahkamah. Dan bila kamu mendapat sapina ini, kamu kena datang ke mahkamah dan kamu kena bagi keterangan sebagaimana apa yang dinyatakan dalam sapina tersebut. Soalannya di sini, apa perbezaan sapina dengan surat biasa yang menyuruh kamu atau meminta kamu datang ke mahkamah? Perbezaannya sangat senang. Bila kamu mendapat sapina, kamu mengabaikan sapina tersebut, kamu tidak hadir ke mahkamah, orang yang memohon sapina tersebut boleh sekali lagi memohon dekat mahkamah untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap individu yang tidak menerima sapina tersebut ataupun gagal menghadirkan diri setelah menerima sapina tersebut. So ini ada implikasi undang-undang. So bila kamu terima sapina, kamu pastikan kamu hadir ke mahkamah. Jika kamu tidak dapat hadir, tidak mengapa, tapi kamu harus memberikan alasan ataupun sebab yang munasabah untuk memberi justifikasi mengapa walaupun sapina dikeluarkan kamu tidak hadir ke mahkamah. Tapi yang ini kamu kena buat urusan dengan lebih awal. Bukan kamu tunggu tarik bicara, selepas tarik bicara baru kamu terhegeh-hegeh kamu ingin menyelesaikan isu ini. Tidak. Perkataan yang ketiga untuk hari ini adalah reman. Ini lagi satu saya selalu dengar. Bila kita kata reman saja, orang awam biasa membuat andaian bahawa individu ini telah didapati bersalah. Bila kita kata seorang individu ini direman, tidak semestinya individu ini adalah akan dituduh. Tidak. Maksudnya individu ini ditahan di bawah reman bagi tujuan membantu siasatan, bagi membolehkan pihak polis atau pihak berkuasa untuk membuat siasatan yang lebih lanjut mengenai kes ataupun aduan dan sebagainya. Selepas reman, lagi satu untuk mendapatkan reman kena dapatkan perintah daripada mahkamah terlebih dahulu. Dapatkan perintah daripada mahkamah, reman, mahkamah akan memberikan perincian berapa lama individu ini boleh ditahan di bawah reman, 2 hari, 3 hari. Bergantung kepada situasi, bergantung kepada kes, bergantung kepada keperluan. Dan bila ditahan, selepas siasatan selesai, sekiranya siasatan tidak selesai, boleh buat permohonan sekali lagi di hadapan hakim untuk melanjutkan tempoh reman. Tapi jika hakim berpendapat tempoh reman tidak boleh dilanjutkan, maka individu tersebut adalah bebas. Individu tersebut tidak boleh ditahan tanpa reman. Kecuali ini untuk security offences tapi ianya tidak relevan untuk situasi orang awam. So bila kita sebut pasal reman ini kita kena ingat, selepas reman pihak polis akan melanjutkan kertas siasatan kepada pegawai penyiasat, dan pegawai penyiasat yang akan membuat keputusan sama ada
ada keperluan untuk memfailkan sebarang kes terhadap individu yang direman sebelum ini, ataupun sama ada individu yang direman sebelum ini akan dipanggil sebagai salah seorang saksi dan sebagainya. So ini adalah intipati reman. Tapi secara ringkas, bila individu tersebut direman, bukan bermaksud individu tersebut telah dijatuhkan hukuman bahawa mereka telah membuat sesuatu yang salah dan mereka ditahan. Tidak. Jangan ada andaian yang sedemikian rupa. Perkataan seterusnya untuk kita hari ini adalah SD ataupun Statutory Declaration. Dalam bahasa Melayu kita buat pengakuan bersumpah. Ini agak menarik sebab ini terutamanya perkataan SD ini banyak berbangkit ekoran daripada pergolakan politik yang kita ada di Malaysia sekarang ini, di mana kita lihat ramai ahli politik mengikrarkan SD, membuat pengakuan bersumpah dan masing-masing memberikan sokongan kepada calon Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi apa SD ni? Apa maksud SD ni? SD ni sebenarnya sangat simple, sangat mudah, di mana ianya adalah satu pengikraran bersumpah di mana mereka menyatakan butiran-butiran dalam konteks politik, individu ahli politik ni akan menyatakan butiran, mengatakan saya dengan ini berikrar memberikan sokongan kepada individu ini sebagai Perdana Menteri Malaysia yang dan sebagainya. So itu adalah pengikraran bersumpah. Tapi kita kena ingat bila kita membuat pengikraran bersumpah dan apabila kandungan SD tersebut didapati tidak benar, individu yang membuat pengikraran bersumpah ataupun SD yang palsu atau tidak benar kandungannya boleh didakwa di mahkamah. Itu adalah implikasi. So kamu kena ingat, bila kamu buat SD bukan kamu syok-syok kamu buat SD, tidak. Dia ada implikasi. So bila buat SD ni kamu kena fahamkan. Tapi untuk orang awam, pada kebanyakan masa saya jarang lihat orang awam menggunakan SD ini sebagai satu mod perundangan dan sebagainya. Tidak. Perkataan kita yang terakhir untuk hari ini adalah rayuan. Ramai yang kurang faham, ramai tahu rayuan tu maksudnya kita merayu lah. Maksudnya kita tidak berpuas hati dengan satu keputusan itu, kita merayu. Tapi ramai tak faham implikasi sebenar rayuan. Saya bagi contoh. Mungkin kes ini bermula di Mahkamah Tinggi. Hakim Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan bahawa individu ini didapati bersalah. Bila Hakim Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan tersebut, untuk menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi, pihak yang tidak berpuas hati kena merayu terhadap keputusan tersebut. Bila rayuan dibuat, maksudnya tidak bermakna disebabkan ada proses rayuan, individu yang didapati bersalah tadi itu tidak bersalah. Tidak. Maksudnya individu ini telah pun didapati bersalah. Tetapi mereka membuat satu rayuan supaya Hakim Mahkamah Rayuan, dalam konteks kes Mahkamah Tinggi akan didengar di Mahkamah Rayuan, untuk Hakim Mahkamah Rayuan untuk mendengar semula keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi, untuk menilai sama ada Hakim Mahkamah Tinggi ada membuat pandangan yang salah ataupun telah membuat keputusan yang salah, sama ada dari segi penemuan fakta ataupun dari penemuan undang-undang. Jika Hakim Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa Hakim Mahkamah Tinggi tidak khilaf, tidak ada sebarang kesilapan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi untuk mencapai keputusan beliau, keputusan Mahkamah Tinggi akan dikekalkan. Dan kita kena ingat proses rayuan ni bukan bila kita rayuan ni akan dibenarkan, tidak. Pada kebanyakan masa, bila kita ikut statistik, kecenderungan untuk rayuan dibenarkan adalah agak rendah. Pada kebanyakan masa, keputusan Mahkamah Rendah ataupun Mahkamah Session atau Mahkamah Tinggi biasanya akan dikekalkan. Tapi macam biasa, ianya bergantung kepada kes dan penemuan fakta, sama ada penemuan undang-undang dan sebagainya. So ini kita kena arif. Tapi apa yang orang awam selalu terkeliru di sini, apabila kita baca, kita kata ada rayuan dibuat, orang berpendapat bahawa individu ini tidak bersalah. Tidak. Maksudnya individu ini dari pandangan undang-undang masih bersalah. Sehingga proses rayuan selesai, proses rayuan mengetepikan pendapat ataupun keputusan kes Mahkamah Tinggi, then yes, individu ini kini tidak lagi bersalah. Tapi itu adalah satu proses. Bukan disebabkan kita failkan rayuan, automatik orang ini tidak bersalah. Tidak. Dari pandangan undang-undang, orang ini masih bersalah. Sekian saja daripada saya. Saya berharap apa yang saya kongsikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada apa-apa persoalan, sila hubungi saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Semoga kita berjumpa lagi dalam topik kita yang akan datang dengan konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih.